Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. Jumlah penduduk Singapura cecah paras rekod baharu seramai 6.11 juta orang dengan penduduk lebih tua juga tumbuh pada kadar lebih pantas. Dua wanita Melayu Islam ini antara 125 kaum hawa yang diiktiraf atas sumbangan mereka dalam lanskap teknologi tempatan. Dan pengguna kini boleh failkan aduan polis di kios layan diri secara lebih cepat dan jelas dengan bantuan chatbot AI baru. Salam sejahtera. Jumlah penduduk Singapura sehingga Jun tahun ini mencecah paras rekod baru iaitu seramai 6.11 juta orang. Ini peningkatan 1.2% berbanding Jun tahun lalu di mana jumlah penduduk melebasi 6 juta buat pertama kalinya. Division Penduduk dan Bakat Nasional menyatakan pertambahan tahun ini sebahagian besarnya ekoran pertumbuhan pada jumlah penduduk yang bukan rakyat atau penduduk tetap. Ini khususnya merujuk kepada jumlah pemegang permit kerja dalam sektor binaan dan pembantu rumah hijrahan. Walaupun jumlah penduduk bertambah, jumlah rakyat Singapura yang berkahwin pula didapati merosot dan saiz keluarga pula semakin kecil. Dan meskipun jumlah kelahiran meningkat sedikit, kadar kesuburan keseluruhan Singapura pula kekal pada paras 0.97 pada tahun 2024. Perangkaan penduduk yang terkini menunjukkan terdapat sekitar 22,950 perkahwinan melibatkan warga Singapura pada tahun 2024, iaitu jatuh 5.7% berbanding tahun 2023. Dalam tempoh 20 tahun, wanita berusia antara 40 hingga 49 tahun yang sudah berkahwin tetapi tiada anak naik lebih seganda daripada 6.7% kepada 14.4%. Dalam tempoh yang sama juga, jumlah wanita sudah berkahwin yang mempunyai 3 atau lebih ramai anak menguncup kepada sekitar 20% daripada kira-kira 35%. Menurut seorang pakar, keutamaan seperti kerjaya, pendidikan atau bahkan keinginan untuk melancong mungkin mengatasi matlamat perkahwinan dan keibubapaan. When people marry and start having children, say after 35, it's also associated with reduced reductions in fertility. They might have more difficulty in conceiving, and it's just the fact that when they're a little older, having children sometimes seems to be, there might be a likelihood for complications, so people might be a little bit more wary about having more children. Bagi penduduk menua Singapura pula, tempoh sedekat lalu menyaksikan jumlah rakyat berusia 65 tahun ke atas meningkat daripada sekitar 13% kepada hampir 21%. Dalam tempoh yang sama, jumlah rakyat Singapura yang berusia 80 tahun ke atas juga naik sekitar 60% kepada 145,000 orang. Ini berbanding 91,000 orang pada 2015. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Massagu Zulkifli menggesa lebih ramai wanita supaya menyertai sektor teknologi. Ia demi mengurangkan barat sebelah dari segi jantina yang mungkin secara tidak sengaja wujud akibat sistem-sistem kecerdasan buatan. We also need to continue to encourage more women to take on leadership positions. These are the women who will serve as role models for the next generation and who will shape workplaces that are truly inclusive. Encik Massagus berkata demikian di sidang puncak mengenai kesamarataan jantina. Sidang puncak itu turut membincangkan isu kesihatan dan kesejahteraan bagi wanita yang berusia antara 40 hingga 59 tahun. Dapatan awal tinjauan bagi wanita dalam lingkungan usia itu menunjukkan kesihatan mental mereka sangat terjejas oleh tekanan di tempat kerja, trauma yang masih tidak diselesaikan dan masalah perhubungan. Saudara, dua wanita Melayu Islam diiktiraf atas sumbangan mereka terhadap lanskap teknologi Singapura. Mereka antara 125 wanita dan belia wanita yang dipilih daripada lebih 600 pencalonan dalam anugerah anjuran Persatuan Komputer Singapura dan disokong Penguasa Pembangunan Infocomedia IMDA. Wartawan Nazira Jamzuri membawakan perjalanan inspirasi mereka.
Keberanian merupakan langkah pertama dalam dunia sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM membuka peluang bagi Kiara Nadine membina keyakinan dan pengalaman baharu daripada program Microsoft Hackathon hinggalah kerja sukarelawan di Projek Hope dan Millie Hearts. Pelajar Raffles Institution ini sedar STEM bukan hanya tentang penemuan, bahkan satu tanggungjawab kepada masyarakat. Minat saya dalam STEM bermula ketika saya berumur 8 tahun. Ketika itu, saya sering membantu ibu mencari maklumat kesihatan untuk keluarga dan bertanya-tanya mengapa teknologi yang mampu menyelamatkan nyawa masih belum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini mencetuskan minat saya terhadap sains sebagai alat perubahan. Menyadari kurangnya belia wanita, khususnya Melayu Islam dalam teknologi, Kiara terdorong memulakan inisiatif YWIT untuk memperkasa wanita muda dalam STEM. Atas sumbangan itu, Kiara antara 25 bakat muda tersenarai dalam kategori belia wanita dalam teknologi yang dikhususkan bagi belia wanita berusia antara 18 hingga 35 tahun. Saya sendiri pernah berasa terpencil dalam bilik mesyuarat atau pertandingan teknologi. So, saya tak mahu pengalaman itu berulang bagi orang lain. Kami membina komuniti yang memberikan pengetahuan dan membina keyakinan dalam dunia teknologi. Hari ini YWIT telah melibatkan lebih 200 gadis muda. Pengiktirafan itu dijadikan landasan untuk membawa lebih ramai wanita muda ke dunia STEM. Saya sedang membina kurikulum lintas sekolah di bawah YWIT untuk melatih pelajar perempuan dalam membangunkan projek AI untuk resolve masalah di dunia. Turut diiktiraf dalam senarai 100 wanita dalam teknologi tahun ini ialah Cik Rina Razali. Namun, perjalanan beliau tidak mudah. 2 dekad lalu, adakah yang akan percaya beliau seorang jurutera keselamatan siber? Hakikatnya kita golongan minoriti bukan sahaja di Singapura, malah di peringkat dunia dalam persekitaran yang didominasi lelaki. Tetapi kita tidak seharusnya mengambil cabaran ini secara negatif. Menjadi seseorang dalam golongan minoriti membuatkan kita unik. Kini, Cik Rina diterang sebagai pemimpin keselamatan siber global di BISA, membangunkan dan memperluas fungsi arkitektur keselamatan di Singapura. Memang penting untuk wanita Melayu Islam di posisi kepimpinan dalam STEM ini kerana wakilan boleh mengubah hasil dan membuka lebih banyak peluang untuk gabungkan inklusiviti, empati dan rasa hormat. Nilai-nilai ini penting untuk kita bawa ke meja perbincangan. Namun, perjuangannya dalam bidang STEM tidak berhenti di sini. Saya ingin menekan pengetahuan saya tentang cybersecurity dalam perniagaan yang bukan berkaitan teknologi. Maklumatnya adalah untuk memberi kesedaran literasi digital kepada warga emas atau mereka yang kurang mahir teknologi kerana mereka mudah terjebak dalam penipuan dan maklumat palsu. Kisah 2 wanita dari 2 generasi itu mencerminkan kemajuan besar pemimpin wanita dalam lanskap teknologi Singapura. Membuat aduan polis di kios layan diri tidak lama lagi akan menjadi lebih cepat dan jelas dengan bantuan chatbot kecerdasan buatan AI yang baharu. Ia akan memberi panduan langkah demi langkah kepada para pengguna, lantas memastikan bahawa tiada sebarang butiran penting yang tertinggal. Kios-kios seperti ini membolehkan orang ramai membuat laporan polis pada bila-bila masa mengikut rentak backup. Namun tanpa panduan, butiran penting biasanya tertinggal. Ini kerana pengguna tidak tahu akan maklumat yang perlu diberikan dan ia bermakna pegawai siasatan perlu membuat panggilan susulan kepada pengadu untuk mendapatkan perincian yang tidak diberikan. Proses tersebut boleh memakan masa. With RCOP, an AI-assisted chatbot, the police aim to improve the report lodging experience and ensure that critical information is captured upfront to reduce follow-up calls by the police. RCOP will be available at all self-help kiosks located at the 7 Police Land Division headquarters from 1st October 2025.
Dengan RCOP, pengguna boleh membutirkan kes mereka seperti penipuan atau pencurian dalam kata-kata mereka sendiri. Chatbot itu kemudian mengeluarkan prompt untuk mendapatkan perincian bagi memastikan semua butiran relevan tidak tertinggal. Semua maklumat itu kemudian akan disusun secara automatik dalam sebuah ringkasan yang padat dan menyeluruh. Pengguna perlu menyimaknya untuk kali terakhir, tekan butang hantar dan kes itu akan diserahkan kepada seorang pegawai. Menurut polis, semua data akan dilindungi dan disimpan dalam server pemerintah. Para pegawai juga bersedia membantu jika pengguna menghadapi sebarang kesukaran. Bagi mereka yang memilih untuk membuat laporan polis secara manual, mereka masih boleh memfailkannya di kaunter. Berita kembali selepas ini dengan pelbagai perkembangan luar negara termasuk perang Israel-Hamas. Hamas desak Israel supaya hentikan serangan buat sementara sedang ia mencari 2 tebusan yang kini dalam bahaya. Selamat bertemu kembali. Aktivis Hong Kong yang dikehendaki Nathan Law dilarang memasuki Singapura. Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA menyatakan kehadiran Law di negara ini tidak sesuai dengan kepentingan negara Singapura. Law melarikan diri dari Hong Kong pada tahun 2020 dan dikehendaki oleh pihak berkuasa Hong Kong atas kesalahan keselamatan negara. Menurut laporan media, dia sepatutnya menghadiri satu acara tertutup yang hanya boleh dihadiri melalui undangan. Menurut MHA, Law disoal siasat dan menjalani pemeriksaan imigresen sebelum tidak dibenarkan masuk dan diterbangkan semula ke San Francisco pada Ahad. Walaupun Law mempunyai visa yang sah, MHA menekankan semua pemegang visa dikehendaki menjalani penilaian keselamatan ketika memasuki Singapura. Aktivis berusia 32 tahun itu membantu memimpin tunjuk perasaan pro-demokrasi Hong Kong yang dipanggil Revolusi Payung pada tahun 2014. Polis Hong Kong sebelum ini mengeluarkan waran tangkap terhadapnya dan dia hidup dalam buangan di United Kingdom sejak tahun 2020 selepas Beijing melaksanakan Undang-Undang Keselamatan Negara ke atas Hong Kong. Law kekal sebagai salah satu individu paling berprofil tinggi yang dikehendaki pihak berkuasa Hong Kong. Dalam perkembangan luar negara pula, kumpulan Hamas menggesa tentera Israel supaya menghentikan serangan udara buat sementara waktu dan mengundurkan diri dari sebahagian Gaza. Hamas menyatakan ia sedang mencari 2 orang tebusan yang ditahan di Gaza City sambil menambah bahawa nyawa mereka dalam bahaya. IDF belum lagi memberi respons kepada kenyataan Hamas dan buat masa ini masih lagi meneruskan operasinya untuk mengambil alih Gaza City. Kereta kebal dilihat memasuki ke kawasan-kawasan kejiranan yang menempatkan ratusan ribu penduduk Palestin. Sekurang-kurangnya 40 orang terbunuh semalam. Menurut pasukan perubatan, puluhan lagi cedera dan terperangkap di bawah timbunan runtuhan. Namun mereka tidak dapat dikeluarkan ekoran serangan Israel. Angka korban di Gaza kini sudah pun melepasi 66,000 orang. Israel menyatakan lebih setengah juta penduduk mematuhi arahan untuk berpindah. Tetapi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa tiada lagi tempat selamat bagi para penduduk Palestin akibat skala kemusnahan dan serangan yang berlaku. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Rumah Putih hari ini. Encik Trump dijangka menggesa agar rancangan gencatan senjata yang baru dilaksanakan dengan harapan ia akan menamatkan perang di Gaza yang minggu depan menggenap cecah 2 tahun. Israel semakin menghadapi tekanan berhubung perang di Gaza. Lebih 150 negara PBB kini sudah mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Dalam ucapannya di PBB minggu lalu, Encik Netanyahu berikrar untuk menghalang penubuhan sebuah negara Palestin dan terus berazam mahu menghapuskan kumpulan Hamas. Dalam pada itu, di Israel sendiri, para penduduk mendesak pemerintahannya supaya membawa pulang tebusan yang masih ditahan.
Dalam ucapan sulung beliau di Parlimen hari ini, Perdana Menteri Baharu Thailand Anutin Chanvirakul membentangkan agenda kerajaannya yang tertumpu kepada langkah-langkah segera demi merancangkan semula ekonomi kedua terbesar Asia Tenggara itu. Ia termasuk langkah-langkah mengurangkan kos sara hidup, menangani hutang isi rumah dan memacu pelancongan domestik. Ini sedang Thailand kini bergelut dengan tarif yang dikenakan Amerika Syarikat. Di Korea Selatan, ratusan perkhidmatan awam kekal masih belum dapat diakses setelah satu kebakaran di sebuah pusat data menjejak selama-lama pemerintah sejak Jumaat lalu. Lebih 60 sahaja daripada sekitar 650 sistem yang terjejas dapat dipulihkan menurut pihak berkuasa. Antara agensi yang terjejas termasuklah Jabatan Kastam, Jabatan Polis dan Agensi Bomba. Para penyiasat mensyaki bahawa kebakaran terjadi setelah sebuah bateri yang dihasilkan LG Energy Solution meletup. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dan lagi 20 orang hilang setelah taufan Waloi menghempas Vietnam pagi tadi. Media rasmi Vietnam melaporkan puluhan ribu orang dipindahkan ke pusat perlindungan kecemasan menjelang ribut itu. Pegawai berkata taufan tersebut membawa angin kencang sehingga 133 km sejam dan menyebabkan ombak setinggi 8 meter. Lebih 300,000 isi rumah mengalami gangguan gangguan elektrik apabila angin kencang merobohkan bumbung rumah dan menumbangkan tiang konkrit. Agensi Sekretariat Eropah memberi amaran bahawa Eropah mesti berusaha lebih gigih lagi untuk membina daya ketahanan terhadap perubahan iklim. Laporan terkininya menggambarkan keadaan keseluruhan persekitaran di benua itu sebagai tidak baik. Ini walaupun setelah ia membuat kemajuan dalam mengurangkan pelepasan gas hijau dan pencemaran udara. Laporan itu mendedahkan bahawa persekitaran semula jadi Eropah menghadapi kemerosotan, eksploitasi berlebihan dan kehilangan biodiversiti. Satu pergaduhan tercetus antara dua lelaki di laluan masuk bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata pergaduhan itu berlaku sekitar jam 3 petang semalam dan membabitkan seorang pemandu khidmat kereta sewa berumur 28 tahun dan seorang pemandu bas berusia 43 tahun. Sebuah kereta Toyota Velfire yang dipandu pemandu khidmat kereta sewa itu dikatakan memasuki laluan bas di Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ. Kedua-dua individu itu kemudian bertumpuk, menyebabkan mereka cedera ringan di kepala, leher dan tangan. Mereka akhirnya hadir di balai polis untuk membuat laporan. Sekitar 70,000 penduduk Singapura kini bekerja sebagai pekerja platform. Namun berapa ramai yang benar-benar memilih pekerjaan ini dan bukan kerana terpaksa? Jawapannya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Sekitar 30% pekerja platform di Singapura kini mengambil pekerjaan tersebut sebagai pilihan, bukan kerana terpaksa. Ini kerana mereka tertarik dengan waktu kerja lebih fleksibel dan lokasinya. Dengan pertumbuhan dalam sektor itu semakin stabil, Kementerian Tenaga Manusia menyatakan data mengenai pendapatan dan corak pekerjaan akan dijadikan pedoman bagi mewujudkan undang-undang baru dan usaha melindungi golongan pekerja ini dengan lebih baik lagi. Mendapatkan anjuran data merupakan satu fokus utama semasa persidangan pekerja platform digital global ini. Anjuran pertubuhan buruh antarabangsa di Singapura. Ia diadakan sedang pekerjaan platform kini menjadi semakin luas melewati khidmat kereta sewa dan penghantaran, iaitu turut meliputi juga pekerjaan berkemahiran tinggi dalam bidang seperti teknologi, maklumat dan rekaan. Di Singapura antara tahun 2016 hingga tahun 2024, pekerjaan platform sebagai pekerjaan utama tumbuh 7% setiap tahun. Sekitar 70,000 penduduk kini melakukan pekerjaan ini. Singapura kini dianggap peneraju kerana pendekatan berasaskan data bagi undang-undang buruh dan dianggap sebagai suatu contoh. Dalam operasi penguatkuasaan sepanjang 6 minggu lalu, 60 individu ditahan selepas didapati menggunakan atau membawa vape dalam pengangkutan awam.
Penguasa Pengangkutan Darat LTA menyatakan lebih 90% daripada mereka dikesan melalui kaedah saringan ini seperti mesin X-ray dan gerbang pengesan keluli. Usaha penguatkuasaan LTA itu meliputi seluruh negara termasuk jalan raya awam, laluan pejalan kaki dan pusat-pusat tukaran bas. LTA menambah ketentangan barisan hadapan kini diberi kuasa di bawah Akta Tembakau untuk memberi notis dan merampas vape sebelum menyerahkannya kepada penguasa sains kesihatan HSA. Pesalah kali pertama boleh didenda sehingga $700, sementara pesalah berulang berdepan dengan dakwaan dan denda maksimum $2,000. Sebuah kawasan larangan sementara atau TRA kini diwujudkan di sekitar litar Grand Prix F1. Ia bagi membenarkan helikopter membuat penerbangan rendah untuk merakam acara perlombaan F1 secara selamat dan melindungi orang awam. Penguasa penerbangan awam Singapura menyatakan semua kegiatan udara termasuk menerbangkan layang-layang serta drone dilarang sama sekali di zon TRA. Ini melainkan kegiatan tersebut sudah memperolehi permit daripada CAAS. Sekatan sedia ada ke atas penggunaan drone dan udara dalam jarak 5 km dari zon lapangan terbang kecil dan zon terkawal seperti Orchard serta City Hall kekal diperkuasakan. Mereka yang melakukan kegiatan udara tanpa kebenaran di kawasan terlarang boleh didenda sehingga $20,000 bagi kesalahan pertama. Hukuman bagi kesalahan berulang adalah denda sehingga $40,000 atau penjara selama 15 bulan. Dengan laporan itu tadi saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.